sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila al-imam al-Ghazali wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung kembali pada muka surat 18 Al-Qur'an ni. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa ha ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah litujarriba biha nafsaka. Wa ha jaga-jaga habai-habai. Ana kata mu'allif kita musyirun 'alaika. Nak di sini saya nak mengisyaratkan 'alaika ke atas kamu bi bidayatil hidayah, permulaan bagi hidayah, litujarriba biha, supaya kamu mencuba dengannya, dengan bi bidayatil hidayah ni, nafsaka, akan diri kamu. Cuba buat dengan bidayah bagi hidayah. Wa tamtahina biha, dan mencuba dengannya, dengan bidayatil hidayah, qalbaka, hati kamu. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan, dan jika benar hati kamu ilaiha, kepada bidayatil hidayah, ma'ilan, cenderung. Jadi bila kita cuba dengan kitab bidayatil hidayah ni, ada kecenderungan hati kita pada beramalnya. Wa nafsaka biha, dan diri kamu ada kecenderungan juga biha, bi bidayatil hidayah, mutawi'atan, ta'at, walaha, dan baginya bidayah tu qabilatan, terima hati. Kalau ada kecenderungan begitu, maksudnya hati kita tu dah menerima. Fadunaka taqallu'a ilan nihayah, maka masuk kamu, yakni lazim kamu melalui naik kepada nihayah dia. Jadi hok buat permulaan ni, biar diri kita dan hati kita ni ada kecenderungan dulu nak beramal dengan bidayah ni. Sehingga pada waktu kita melihat ke hati kita ni ada kecenderungan, ada dorongan pada nak beramal dengan hak bidayah ini, maka bawalah hati kita tadi, diri kita, kepada masuk kepada nihayah, kepada kesudahan. Wa taghalghula fi biharil ulum, maka bersibuklah kamu bila kamu tadi dapat dah bidayah dan menaik kamu kepada nihayah. Wa taghalghula fi biharil ulum, pada lautan ilmu. Kamu akan melihat ke di sana luahnya ilmu tadi.
Wa in sadafta qalbaka, dan jika membetuli hati kamu, inda muwajihatika iyaha, dan jikalau membetuli hati kamu di sisi kamu berhadap iyaha bibidayah itu, iyaha biha bibidayah musawwifan, menangguh-nangguh. Jadi kalau kamu melihat ke diri kamu tu bertangguh-tangguh kepada mengamalkan seperti mana hok di dalam kitab bidayah ini, wabil amali bimuqtadaha mumatilan, dan dengan melaksanakan perintah hak disebut dalam bidayah ini, kamu bertangguh pada, maksudnya belajar tapi kita tak amalkan. Fa'lam ayyuhat talibu, maka ketahuilah wahai penuntut, anna nafsaka ma'ilata ila talabil ilmi ya nafsu ammaratu bisu. Masih lagi ammaratu bisu lagi, bahawa sesungguhnya anda nafsaka, diri kamu tu kecenderungan diri kamu kepada menuntut ilmu tadi, yang mana kamu tutup tapi kamu tak usaha pada nak kerja ke apa yang kamu menuntut tadi, ya kecenderungan itu nafsu ammaratun bisu, masih lagi tidak kepujian, masih lagi nafsu ammarah yang menyuruh kepada kejahatan. Seperti mana Allah Ta'ala nyatakan, inna nafsa la ammaratun bisu. Tu masih lagi duduk tahap paling bawah, belajar dah tapi tak ada kecenderungan pada nak amal, masih lagi duduk tahap paling bawah. Jadi kalau orang tu dia belajar pun tak tahulah duduk mana, tak ada bahagia langsung mungkin. Dah orang belajar tapi kecenderungan pada beramal tu masih kurang, pun masih lagi dikira ke ammaratun bisu. Bagaimana orang yang tak ada kepahaman agama langsung pada mengamalkan ibadah atau tak mengamalkan terus, bagaimana kedudukan dia. Wa qad intahadat muti'atan lisyaitanil la'ini, dan sungguhnya mengikut nafsu kamu itu muti'atan mentaati bagi syaitan al-la'in yang dilaknat. Jadi kita belajar dengan tak beramal tu masih lagi dikirakan mengikut setan lagi. Duk taat kau setan lagi, malah nak beramal. Jadi maksud katanya kena dah hak jalannya guru-guru pondok duk buat, lain daripada kita belajar beramal dengan zikir, beramal dengan wirid, dengan jemaah, dengan baca Quran, semua tu betul dah lah tu. Pemakaian kita dan serba-serbi, tu dia panggil tidak semata-mata belajar, bahkan belajar serta beramal. Setengah-setengah pondok iwak logo pula, belajar beramal, antara logonya belajar beramal, ikhlas. Tu suk dah lah tu. Tak mencapai nihayah adalah kita kalau kata belajar beramal dapat ikhlas pula. Liyudlika bihabli ururihi, dan supaya menunjuk syaitan dengan tali tipu daya dia. Jadi syaitan saat ni suruh kita belajar dengan tak suruh beramal, itu merupakan satu daripada jerak syaitan pada kita, perangkap dia. Fayastadrijuka, maka mendorong syaitan akan kamu bimakidatihi ila ghamratil halaki, dengan tipuannya syaitan kepada lubang kebinasaan. Ghamratil halaki menyebabkan kita tu dalam kebinasaan, kita tak sedar. Sebab itulah kita lihat ni permulaan orang belajar ni hak penyakit, hak golik-golik berlaku.
Bila mendapatkan ilmu, golik-golik kita, apatah lagi mendapat dengan cepat, lebih-lebih lagi lah kesedaran nikmat Tuhan beri pada dia tu dia tak sedar. Dia nampak diri dia bijak, pandai, bersungguh dia, barakat dia. Dan lebih-lebih lagi bila dia menganggap dia lah lebih daripada orang lain, hatta guru dia sendiri pun dia anggap dia lebih. Tu dia dirosok dalam tu. Alamat-alamat rosak. Cuma golik-golik biasanya hak orang-orang baru belajar boleh faham agama sikit sebanyak ni, dia rasa dia lebih lah dengan masyarakat kampung. Tu salah satu tipuan daya setan lah tu. Padahal tak ada beramal mana lagi. Kalau kata ada ilmu dengan dapat beramal pula, pakai serban, pakai jubah balik kampung tu gak pakai buah sebeh. Tu mungkin lebih-lebih lagi lah. Permulaan bagi orang belajar ni, nak jadi kepada air tu cukur, air nira tu nak jadi cukur, kebiasaannya dia datang proses mabuk arak. Tu kebiasaan pengamatan kita. Dia adalah rosak mana-mana kita. Jadi benda tu kalau kita tak belajar pada ilmu tasawuf, kita tak sedar kita tu ditipu daya oleh setan. Kita tak rasa kita ni orang ada kitab, mengaji kitab, kita boleh ajar orang. Kita lupakan kadang tipu daya dia tadi. Kadang-kadang kita meremehkan orang yang kita dapat ilmu daripada dia pada permulaan. Tu dorongan setan lah tu. Fayastadrijuka, maka mendorong setan itu bimaki datihi dengan tipu dayanya ila ghamratil halaki, kepada lubang kebinasaan. Hak ni belajar dengan tak ada nak beramal, tak ada nak wirid, tak ada nak baca Quran. Dia anggap kata dengan belajar dia tu cukup dah. Wa qasduhu, ia kena ingat ia belajar tu amalan dah, tetapi bagaimana kita nak melembutkan hati kita, bagaimana kita nak mendorong hati kita naik selangkah demi selangkah nafsu tu, kena ada tangga dia, itu amalan. Wa qasduhu, dan qasak setan ayyurawija alaika, hendak mendorong ke atas kamu syarra fi ma'ridi, pada fi ma'ridil khair, ia nak mendorong kita kepada kejahatan pada tempat kebaikan. Jadi setan tadi menunjukkan kita dengan amal kita itu hak baik, yakni belajarnya, tetapi hakikatnya dorongan dia nampak kita kepada kebaikan diri kita tu ialah satu dorongan hak jahat. Tipu daya dia hak jahat. Cuma kita yang tak sedar. Tak sedar dengan dorongan tipu daya dia tu. Hatta yulhiqaka, sehingga membinasakan diri kamu dengan tipu daya dia tu. Dia pandailah. Dia bagi nampak kita ni rasa betul dah kita. Bil aksarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu apa ayat Quran? Allazina taba'u anfusahum fi amal yarjuna bihi fadlam fanadu halakan. Itu maksud kata bil aksarina a'mala, ay allazi ittaba'u anfusahum, orang yang mengikutkan diri dia pada amal, dia mengharapkan kelebihan, maka menuju pada kebinasaan. Allazina dhalla sa'yuhum, golongan yang sesat usaha mereka pada kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum, dia sesat amalan mereka tu tak betul, tapi mereka mengira, menganggap ke annahum yuhsinuna sun'a, mereka menganggap diri mereka tu melakukan benda kebaikan, tapi hakikatnya mereka telah rosak binasa. Jadi penting sangat ilmu tadi tu. Penting. Kena belajar, kemudian kita kena amal dengan ilmu yang kita belajar. Tambah-tambah lagi ilmu tasawuf ni.
Wa inda zalika yatlu alaika syaitanu. Membaca di atas kamu itu oleh syaitan fadlal ilmi, kelebihan ilmu. Dia lihat kepada kita kelebihan ilmu. Wa darajatal ulama, dan kedudukan ulama. Wa ma warada fihi minal akhbari wal asari, dan tidak datang padanya daripada perkhabaran dan asar. Akhbar yakni hadis, wal asar yakni aqwalus sahabah wat tabi'in, perkataan daripada sahabat dan tabi'in. Wa yulhika, dan hendaklah melalaikan kamu an qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mendorong kita dengan kelebihan ilmu, dengan kelebihan jadi orang alim, maka melalaikan kamu oleh syaitan itu daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilma wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illal bu'da. Dia tak buat jumpa. Syaitan itu tak mendorongkan kita dengan nak memperlihatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan orang yang ada ilmu saja tapi tak ada amal. Dia tak mendorongkan kita dengan hadis tersebut. Syaitan saat ni hanya mendorongkan kita dengan kelebihan ilmu dengan tanpa amal. Kerana dia nak merosakkan kita. Kerana kita ni telah berada pada medan ilmu. Berbeza dengan orang yang tidak berada pada medan ilmu, dia tak akan mendorong langsung dengan kelebihan ilmu. Jadi syaitan ni dia gunakan alat senjata dia tu bersesuaian dengan orang. Kalau kata orang tu dah belajar dah, baik, tak apa, awak belajar, tapi jangan awak beramal. Jangan awak beramal apa-apa dengan amal lain. Maka dia tak mendoronglah kita dengan hadis man izdada ilma, siapa dia hok bertambah dengan ilmu, walam yazdad hudan, dan tak bertambah baginya hidayah, yakni amalan takwa dia pada Allah, lam yazdad, maka tidak bertambah daripada Allah Ta'ala seorang hok berilmu tadi tu illa bu'da, kecuali hakikatnya dia tu semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi katanya setengah guru kena sentiasa ulangi hadis ni. Hadis kita orang duk belajar ni kena sentiasa ulangi hadis man izdada ilma, orang yang bertambah ilmu dan tak bertambah hidayah, tak bertambah baginya amalan, maka tidak bertambah bagi dia tu kecuali jauh daripada Allah Ta'ala. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmihi, sesungguhnya sebesar-besar azab pada hari kiamat ialah orang alim. Orang alim sebesar-besar azab. Orang alim yang ciri-ciri dia mana? Lam yanfa'ullahu bi'ilmihi, tak diberikan manfaat oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Ilmu orang alim tadi. Akhrajahu At-Tabrani fi Shaghir, pada kitab Shaghir dia. Wal Baihaqi fi Sya'bi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi riwayat ni daripada Abu Hurairah, sesungguhnya orang paling dahsyat azab di sisi Allah Ta'ala sesok ialah orang alim. Yang mana orang alim tu tak beri manfaat dengan ilmu dia. Dengan ilmu tu dia jadi rosak, dia takabur, tak merendahkan diri. Tu dia panggil ilmu yang tak manfaat. Ilmu yang manfaat, semakin dia tu berisi, semakin rendah, semakin tunduk, semakin elok pergaulan dia dengan Allah dan pergaulan dia dengan hamba Allah Ta'ala. Tu orang panggil ilmu yang bermanfaat. Sebab tu dalam mata Zubak Ibnu Ruslan dia sebut rahimahullah Ta'ala apa? Wa alimu bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabu min qabli ubadil wasan.
Orang alim dengan ilmu dia tak beramal. Orang alim tapi dia ada ilmu, dia tak beramal dengan ilmu dia. Kau dah ada buat hiasan. Mu'azzabu min qabli ubadi wasan, maka dia tu diazab lebih dahulu daripada orang menyembah ke berhala. Kena dengan riwayat hadis ni. Riwayat hadis kata inna asyaddan nasi azaban yaumil qiyamah alimun. Orang alim yang mana dengan ilmu dia tu tak dapat tak diberikan manfaat oleh Allah Taala dengan ilmu dia. Tak ada nampak supaya tular macam dia tu jahil lagi, ataupun lebih teruk daripada zaman dia jahil dulu. Kalau zaman dia jahil tu dia hormat orang-orang alim, habaib ko, masyayikh ko. Lah ni awal dia tu jadi alim, ada sikit-sikit ilmu, tak ada hormat dah habaib ko, asatizah ko, masyayikh ko, babo-babo ko. Dia kata aku pun babo juga. Jadi kau rosok dia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni, ya Allah berikanlah kepada aku, Allahumma inni, hai Tuhanku, a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku minta berlindung daripada ilmu yang tidak dapat manfaat dengan ilmu tersebut. Itu Nabi ajar kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Jadi kita orang-orang yang mengaji agama ni kena amal hak ni lah adalah. Kena amal hak ni. Akhrajahu Ahmad daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Hati yang tak dapat khusyuk, wa amalin la yurfa', amal hak tak diterima oleh Allah Taala, wa du'ain la yusma', dia doa hak tak didengar oleh Allah Ta'ala, dengan makna tak diterima oleh Allah Ta'ala. Kena amal sama. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Kita ni tak ada benda lain dah lah, doa dah lah. Kita nak lawan tipu daya setan, tak gerak dengan kita. Tak gerak dengan kita. Bapa Zik pada busu dia cerita ni. Banyak tempat dia tu setan, jin, iblis ganggu berapa. Dia pun doa, ya Allah selamat tempat ni. Ya adalah amalan-amalan. Lepas tu dia kata, hey setan, mu pun makhluk Tuhan, aku pun makhluk Tuhan. Mu jangan ganggu aku. Mu jangan duk ganggu aku, kau saya aku ni jangan duk ganggu. Jadi Bapa Zik slogan, dia tak ayat lah, bahasa setan laknat Tuhan. Tak ayat gitu dia kata. Takut setan buka mata dia, susah pula dia kacau kita. Boleh-boleh slogan. Ini maksudnya mu makhluk Tuhan, aku makhluk Tuhan, mu jangan ganggu kau saya aku ni. Ya kecek begitu dengan jin setan saat ni, supaya tak ganggu tempat. Jadi kita saat ni kena banyak doa. Tak ada cara lain adalah kita ni minta dengan Allah Ta'ala dah. Kita tak ada kekuatan lain dah selain pada amal doa saja. Kita ni Tuhan boleh kita ni berdoa pun mujur sangat-sangat. Mujur sangat-sangat dah. Tuhan ajar ke kita cara nak berdoa. Ni Tuhan ajar ke kita dalam ni. Dengan kita bertemu dengan hadis-hadis cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nak sangat pada benda tu sebab kita ni orang belajar. Wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, marartu, aku lalu lailata usriya bi, malam yang diisrakan aku dengannya, bi aqwamin tuqradu shifa'uhum, dengan golongan manusia yang dikerakkan mulut-mulut mereka, bi maqaridha minna, dengan penggerak-penggerak daripada api. Fakultu, maka tanya aku, yakni kepada Jibril alaihissalam lah,
Fakultu, pak katanya aku kepada mereka. Mereka hok di mengkerakkan mulut-mulut mereka dengan pengerak daripada api neraka. Aku tanya kepada mereka, man antum? Siapa kamu semua ni? Dok buat begitu kepada mulut-mulut kamu. Qalu, maka kata mereka, kunna na'muru bil khair wa la na'tihi. Kami semua ni ya Rasulullah menyuruh ke manusia dengan buat baik, kami tak buat baik. Dok suruh orang saja, kami sendiri tak buat. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi, dan kami menegur ke manusia daripada kejahatan, dan kami mendatangkan kejahatan tersebut. Siapa dia? Orang-orang duduk depan, duduk baca kitab. Mudah-mudahan kita tak termasuk daripadanya. Fa iyyaka, maka hendak berjaga-jaga kamu ya miskin, orang hok sia, an tuz'ina li tazwiri, kamu pegang dengan ditazwirihi. Fa iyyaka, hendak berjaga-jaga kamu, an tuz'ina, kamu pegang, litazwirihi, dengan pemalsuan, yakni daripada setan tadi. Hendak berjaga-jagalah daripada pemalsuan daripada setan tadi. Fayudlika, maka membawa kepada kamu, bihabli ghururihi, tali tipu daya. Ingat semualah setan sat ni, kerana dia mendorong kamu dengan tali tipu daya dia. Fawailul lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan, maka celaka bagi yang jahil, haitsu lam yata'allam. Yang mana orang jahil itu sekira-kira tak belajar, marratan wahidatan, sekali pun dia tak belajar. Celaka orang jahil. Wa wailul lil alimi, dan celaka orang alim. Jadi tak boleh nak sedap duduk lagi lah kita ni. Walaupun kita orang belajar, walaupun kita orang reti agama sekalipun, masih lagi ada kecelakaan kita. Mana kecelakaan kita? Haitsu lam ya'mal bima alima alfa marratin, sekira-kira dia tak beramal dengan apa yang dia belajar 1000 kecelakaan, alfa marratin. Jadi Imam Ghazali kata orang jahil ni celaka dah. Lam yata'allam marratan wahidatan. Celaka orang jahil ni dengan sekali celaka. Celaka orang yang alim ni dengan 1000 kecelakaan. Imam Ghazali sebut begitu. Dia ambil daripada ada kata-kata sahabat lah ni. Teruk sangat-sangat. Seperti kita kata orang kafir tak tutup aurat, pandai dengan dia muka kafir. Orang Islam dalam tak tutup aurat, bela pula orang tak tutup aurat, umpama celaka lagi. Tak pandai dengan nama Islam. Tak. Benda berkaitan aurat ni ma'ruf dah. Apatah lagi pakaian dengan tidak senonoh dan sebagainya. Tu orang tak perlu nak cakap dah. Kalau orang kafir sekalipun sepatutnya kena pakai senonoh. Duk rumah nak telanjang pun tak apa, muka rumah dia. Tapi pergi pada khalayak ramai ni, sepatutnya dia berpakaian dengan pakai senonoh. Umpamanya tiba-tiba ada orang Islam duduk bela. Teruk sangat-sangat. Tu umpama nak kata. Celaka orang jahil, sekali kecelakaan kerana dia tu tak belajar, tak reti agama. Celakanya orang alim dengan sebab dia tak beramal, 1000 kali kecelakaan. Wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin. Ketahui olehmu bahawasanya
Jadi masalah i'lam ni masalah nak suruh kita amat-amatilah benda tu. Annan nasa fi talabil ilmi, bahawasanya manusia itu pada menuntut ilmu itu di atas 3 kelakuan. Yang pertama, rajulun talaba ilma liyattakhizahu zadahu ilal ma'adi. Seorang lelaki, masuk perempuan lah, menuntut ilmu, liyattakhizahu, bagi nak bekalannya, zadahu, bertambah, ilal ma'adi, pada tempat kembali, ini akhirat. Dia belajar tujuan nak bertambah bekalan. Walam yaksud bihi illa wajhallahi wad daral akhirah, dan dia tak ada niat selain daripada kerana Allah dan hari akhirat. Masya Allah, hebatnya dia. Allahumma ja'alna minhum. Fahaza minal faizi, maka lelaki ni orang hok berjaya. Sebab ia menuntut ilmu semata-mata akhirat. Jenis kedua pula, wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah. Satu golongan lagi yang belajar liyasta'ina bihi, bagi nak minta tolong dengan ilmunya, bihi ala hayatil ajilah, dengan kehidupan dia yang disegerakan. Jadi tujuan dunia. Wa yanala bihil izza, dan hendak mencapai dengan ilmu itu akan ketinggian, kedudukan, wal jah, pangkat, wal mal, harta. Bapa ngaji tinggi-tinggi, boleh kerja pejabat. Bapa ngaji tinggi-tinggi, ada gelar PhD. Ya tak salah ke PhD tu. Tujuan tu. Disanjung orang. Tak jadi babu. Buka pondok. Umpamanya. Nak kau gitu. Wa huwa alimun bizalika wa hal, padahal ia tahu dengan demikian yang tersebut. Mustashirun fi qalbihi, rasa dalam hatinya, raka kata halihi, tak elok keadaannya. Dia tahu. Bukan dia tahu keadaan dia tu tak elok. Wa khissata maqsadihi, dan keji tujuannya. Kerana nak menuntut ke habuai akhirat, pangkat, harta, kenamaan, follower. Tu minta jauh lah kita jadi gini. Walaupun kita rasa kita lebih hina daripada hak ni lagi, kedudukan kita, tapi minta lah kita tu jadi hak jenis tamu. Fahaza minal mukhatirina, maka orang tu orang hok melakukan kerja yang bahaya, yang membahayakan diri dia. Kerana dia tahu dah benda tu salah, tapi bahasa Kelantan panggil menebing buat juga, usaha juga buat. Fa in ajaluhu qabla taubati khifa alaihi min su'il khatimati. Allah, orang duk belajar dah ni, orang duk menutup agama dah ni, orang masuk pondok dah ni, orang masuk tempat-tempat pengajian agama dah. Fa in ajalahu, jika disegerakan baginya, bagi orang tadi, masuk kata dia tak ada ingin mati, sebab dia baru dapat puji, baru dapat harta. Tapi siapa tempoh ajal dia? Fa in ajaluhu, jika disegerakan tempoh ajal dia, qabla taubati, sebelum daripada dia taubat, khifa alaihi, maka ditakut atasnya min su'il khatimati, mati kesudahan dengan keadaan buruk, iaitu maksiat akan Allah Ta'ala. Wa adhafa ila ilmil amal, maka dan wa adhafa, disandar, ditambah kepada ilmu tu dengan amal, ilmil amal. Wa tadaraka ma farrata, dan mendapat apa farrata fihi minal khalali,
daripada kecuaian. Wa adhafa terjemah apa situ adhafa? Disandar. At-tahaqqaqa bil faizina yang berjaya. Fa inna taiba minaz zambi kaman la zambalah. Tak jumpa. No. Tak jumpa. Ni lepas daripada dia sebut orang hok mati dalam keadaan sebelum dia taubat. Hok jenis golongan kedua tu. Dia mati sebelum pada dia taubat, maka ditakutkan dia mati dalam su'il khatimah. Jumpa. Pas pada tu dia ayat apa? Kemudian urusannya terserah kepada kehendak Allah. Lalu mahu dimaaf atau disaksi. Tak membetuli dengan hak arak ni. Mana tengok jap. Syekh terjemah begitu tidak harfin kata. Sebelum sempat taubat maka imbangi mati keadaan sulh khatimah. Kemudian urusannya terserah pada Allah kali. Tapi kalau ia mendapat taufik sebelum matinya, banyak lagi. Lalu ia bertaubat dan sempat mengamalkan ilmu. Dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera, maka bolehlah ia dikumpulkannya bersama golongan yang beruntung, orang yang bertaubat daripada dosa. Sebab sini dak sebut lepas pada misu'il khatimah wa adhafa ilal ilmil amal. Murad dia begitulah, maka disandarkan, ditambahkan dengan ilmu tu dengan amalan. Wa tadaraka dan mendapat ma farrata fihi minal khalal, maka mendapat daripadanya itu daripada yang ia cuai. Iltaqa faizina, maka dia saat itu termasuk daripada orang yang berjaya. Fa inna taiba, ya tengok balik. Fa inna taiba minaz zambi kaman la zambalahu. Sesungguhnya orang yang bertaubat daripada dosa dia kaman la zambalahu, seumpama tidak ada dosa bagi dia. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis tadi itu fa inna taiba tu hadis lah. Fa inna taiba minaz zambi kaman la zambalah. Lain sikit hak arah hak ini. Situ dululah. Wa rajulun salisun istahwaza alaihi syaitan, golongan yang ketiga mengalah ke atasnya oleh syaitan. Fattakhadha ilmahu zari'atan ila takasuri bil mali. Wallahu a'lam. Cu postek hak kita arah hak lain boleh pelagak ni. Tobok lain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.